أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Suara jelas tak? Kalau jelas suara, kita mula kitab Pedoman Sembahyang Berjamaah. Suara jelas insya-Allah. Sebab pakai earphone takutnya tak berapa nak dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu, sambil-sambil tu kita tunggu sahabat-sahabat kita masuk. Kalau suara jelas, minta tolong komen sikit. Suara jelas. Suara tak berapa kuat Kalau tak berapa kuat, kita guna ni. Okey. Suara jelas ke? Kalau jelas, kita boleh mula sekarang insya-Allah. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Muka surat 29. Kitab Pedoman Sembahyang Berjamaah. Kita sambung kitab kita yang mana kita telah bertemu pada lebih kurang 2 minggu lepas. Ke-9, muka surat 29, baris yang ke-11 daripada atas. Ke-9, makmum. Masalah yang ke-9. Makmum yang berhenti ia makmum. Makmum yang berhenti ia makmum kemudian daripada imamnya berdiri. Kenapa dia berhenti tu? Kerana illah pada kata berhenti tu. Kenapa makmum tu berhenti? Kerana hendak sempurnakan tasyahud awalnya. Yang mana dia berhenti tu kerana dia nak sempurnakan, dia nak
menghabiskan bacaan tasyahud awalnya awal bagi makmum. Ini masalah yang ke-9 ni. Kemudian berdiri ia makmum, mendapat ia makmum akan imamnya rukuk. Yang mana makmum tadi dia berhenti, yakni dia duk baca tasyahud awal, nak menghabiskan tasyahud awalnya. Apabila habis tasyahud awal, maka dia pun bangun. Makmum tu pun bangun. Bila dia bangun, tengok-tengok imam tu rukuk, atau hampir rukuk, ataupun hampir rukuk. Ini biasa berlaku pada kita. Kita baca tahiyat awal, imam bangun dah. Imam bangun dah. Maka tahiyat awal kita tak habis lagi. Kita pun nak habiskan tahiyat awal kita. Habis je tahiyat awal, bacaan tahiyat awal kita pun bangun. Bangun pada rakaat yang ketiga nak ikut imam. Bila bangun, tengok-tengok imamnya rokok. Sudah rokok dah. Tengah-tengah rokok. Atau hampir rokok. Ataupun bangun-bangun imam hampir-hampir nak rokok dah. Nak habis dah bacaan imam. Itu masalah yang ke-9. Ini biasa berlaku pada kita. Apabila gitu, maka berkata Syekh Ramli. Katanya Syekh Ramli, orang ni ialah muwafiq. Kata Syekh Ramli, orang ni orang mana? Orang yang mana dia baca tahiyat sedangkan imam bangun dah. Bila habis dah tahiyat awal dia pun bangun, tengok-tengok imam sudah rokok, tengah-tengah rokok lah. Atau hampir-hampir nak rokok. Makna dia bangun, duduk sekejap, imam pun rokok. Gitu. Jadi, kata Imam Ramli, makmum tu, makmum muwafiq. Makmum muwafiq. Macam mana makmum muwafiq ni? Makmum ni dikira makmum muwafiq, wajib membaca makmum akan Fatihah sempurna. Walaupun imam rokok dah, maka dia wajib kena baca Fatihah perhabis. Dia bangun, tengok-tengok imam pun rokok. Jangan terus rokok makmum tu. Jangan terus rokok. Sebab apa? Sebab tadi tu dia tengah baca tahiyat awal. Dia tak bangun, tak ikut imam terus. Jadi bila dia baca tahiyat awal, dia bangun-bangun, imam hampir rokok atau tengah rokok. Maka bagi makmum tu, kena baca, makna wajib membaca Fatihah dengan sempurna. Dia kena perhabis Fatihah dia. Dia tak boleh nak rokok terus. Tak boleh. Sebab apa? Sebab makmum tu dikira makmum muwafiq. Dikira makmum muwafiq. Macam mana muwafiq? Orang yang muwafiq ni, wajib dia baca Fatihah dengan sempurna. Mana kena perhabis baca Fatihah. Dan dimaafkan bagi dia tu ketinggalan daripada imam dengan 3 rukun yang panjang. Walaupun imam rukuk, imam iktidal, imam sujud, dia tu makmum tu kena baca Fatihah perhabis juga. Kena sempurnakan Fatihah dia. Kena baca juga Fatihah dia. Wajib tu. Kalau dia terus rukuk, batas sembahyang dia. Ni biasa berlaku pada diri kita. Kita ni baca tahiyat awal tu duk ralik-ralik, tengok-tengok lambat sangat kita baca, tengok-tengok imam bangun dah. Kita nak baca lagi tahiyat awal kita. Kita pun baca. Bila kita bangun, duk sekejap imam pun nak rokok dah ataupun tengah rokok. Maka bagi kita tu wajib kena baca Fatihah. Kena baca Fatihah sampai habis. Ini pandangan siapa ni? Pandangan Syekh Ramli. Syekh Ramli mana? Syekh Ramli Saghir. Tu Syekh Ramli Saghir, yang mana dalam mazhab kita,
ada dikenali dua Ramli. Iaitu Syekh Ramli ada dua dalam ulama dalam mazhab kita yang alim dalam mazhab kita, antaranya ulama yang dikenali sebagai Syekh Ramli. Maka Syekh Ramli ni ada dua orang. Dia ada Syekh Ramli Saghir dengan Syekh Ramli Kabir. Syekh Ramli Saghir iaitu anak kepada Syekh Ramli Kabir. Mana Syekh Ramli Kabir, Syekh Ramli yang besar, iaitu ayahnya. Syekh Ramli Saghir iaitu yang kecil, iaitu anaknya. Dua-dua tu ulama di dalam mazhab Imam Syafi'i, orang yang alim. Tu. Yang mana Syekh Ramli Saghir ni anak kepada Syekh Ramli Kabir. Nama asalnya Muhammad bin Ahmad bin Hamzah. Muhammad bin Ahmad bin Hamzah, yang mana beliau ni digelar sebagai Syafi'i Saghir. Tu Syafi'i Saghir kerana apa? Kerana kealimannya. Alim dia. Tu. Dan beliau ni, Syekh Ramli Saghir ni, iaitu Muhammad bin Ahmad bin Hamzah ni, maknanya dia ni sebagai mujaddid yang ke-10. Tu mujaddid. Tu mujaddid dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Apa-apa pandangan dalam mazhab dia keluarkan, dia maknanya dia lah seorang mujaddid. Tu. Yang mana mujaddid yang ke-10, mujaddid yang ke-9 iaitu Imam Suyuti. Imam Suyuti. Tu. Yang mana Syekh Ramli ni dilahir di Mesir pada tahun 919 Hijrah. Tu. Yang mana Syekh Ramli ni kitabnya yang masyhur iaitu Nihayatul Muhtaj. Nihayatul Muhtaj. Tu. Apabila ni kaedah dia. Apabila ada khilaf di antara Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli. Tu, ingat. Ni kaedah lah. Kita nak berpegang dalam mazhab kita. Apabila ada khilaf pandangan di dalam Tuhfah Imam Ibn Hajar. Kitab Ibn Hajar kata gini. Dalam kitabnya apa? Kitab Tuhfah. Dengan kitab Nihayatul Muhtaj Syekh Ramli. Maka kita kena dahulukan akan pandangan muktamad di dalam muktamad pandangan Imam Ramli, iaitu dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Tu. Tu. Kena dahulukan akan pandangan Imam Ramli. Dahulukan. Tu. Itu pandangan yang muktamad, yang kuat, yang muktamad dalam mazhab kita. Jadi Ibn Hajar khilaf dia. Jadi apabila bertemu dua khilaf macam ni, kita dahulukan muktamad dulu. Pandangan yang muktamad. Sebab tu kalau biasanya tok-tok guru, tok-tok guru pondok, orang-orang alim kita, bila dia mengajar dalam live ke, di masjid, di surau, maka dia akan bawa pandangan muktamad dulu. Pandangan yang kuat dulu, yang muktamad dulu. Tu. Apabila ada masalah, masalah nak mengamalkan pandangan muktamad, mungkin susah dan sebagainya. Susah tu mungkin keadaan yang payah sangat. Macam kita ni lah COVID. COVID nak semayang macam mana. Jadi kita kena dahulukan pandangan muktamad. Kita dan seorang guru kena menyatakan dulu pandangan muktamad. Ini muktamad dalam mazhab kita. Tapi ada khilafnya. Khilaf tu bila kita nak guna? Apabila sukar untuk payah kita nak mengamalkan pandangan muktamad. Bukannya kita
bermudah-mudah. Kita ni tak apa ni pandang ulama juga, kita boleh pakailah hak ni. Tak boleh. Kita kena guna pandangan muktamad dalam mazhab dulu. Kalau tak mampu, tak dapat nak mengamalkan yang muktamad, barulah kita menggunakan akan muqabil ataupun khilaf tu. Mungkin jadi khilaf yang dhaif. Tu. Jadi baru boleh buat amal. Gitu. Barulah tak jadi celaru. Tak jadi celaru dalam kalangan masyarakat kita. Maklum dah. Gini pandangan yang muktamad. Tu. Yang kuatnya. Tu. Bukannya bergabung, bercampur, aduk. Tu. Ni ustaz ni kata boleh ni. Ustaz ni kata tak boleh. Apa hak mana hak betul? Kena tengok hak muktamad dulu. Amal dulu hak muktamad. Kena tahu pandangan yang muktamad. Apabila ada khilaf di antara Imam Ramli dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj dengan kitab Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Tuhfah, maka diutamakan, didahulukan dengan pandangan Imam Ramli rahimahullahu ta'ala anhu. Gitulah dalam pandangan-pandangan lain dalam mazhab kita. Ini isu berkenaan apa sekarang ni? Isu cabut rumput. Cabut rumput di atas kubur. Tu pandangan yang kuatnya, majoriti yang kuat dalam mazhab kita, haram, tak boleh. Sebab dia hak bagi mayat tu. Jadi kalau kita cabut, jadi kita telah mengambil hak mayat tu. Maka pandangan yang kuatnya dalam mazhab kita, haram kita buat gitu. Pergi cabut. Bukan potong, cabut. Cabut. Sebab apa? Berdasarkan hadis Nabi, yang mana Nabi pacak pelepas tamar di kubur. Maka Nabi kata apa? Selagi mana tamar itu berzikir, maka tu azab kubur orang, azab orang dalam kubur tu akan diringankan. Maka kalau kita cabut tu rumput ataupun pokok atas kubur tadi, menyebabkan tu hak ke atas mayat tu hilang dah lah. Jadi hilang. Sebab apa? Skalanya biasanya pokok tu dah berzikir, tiba-tiba tak ada dah sebab kita cabut. Maka pandangan yang kuat dalam mazhab kita, haram, tak boleh. Tapi dalam mazhab-mazhab lain ada mengatakan boleh. Boleh. Macam mana boleh? Jadi di situlah kita nak kita nak mengamalkan bagaimana cara yang diajar oleh ulama-ulama untuk beramal dalam mazhab ni, dalam pandangan ni. Berbeza pandangan. Dalam mazhab berbeza pandangan, sama ada yang rajih, yang kuat dengan yang muqabil, yang dhaif. Maka didahulukan yang kuat dulu. Tak dapat juga hak yang kuat, tak mampu dah, gini gitu gini, masalah gini baru kita guna yang khilaf, yang pandangan yang lemah. Begitu jugalah dalam ikhtilaf dalam mazhab. Apabila kita tak dapat nak mengamalkan dalam mazhab, maka kita dibolehkan maknanya menggunakan mazhab, pandangan mazhab lain. Tapi ada cara-cara dia. Tu cara-caranya. Bukannya sembrono gitu. Tu. Contoh apa kalau perbezaan mazhab? Contohnya sekarang kita nak semayang Jumaat. Pintu tutup, kena semayang tu luar pintu pagar. Jadi mazhab kita tak boleh. Macam saya duk baca kitab ni, kitab pedoman hak saya duk hurai sebelum ni, bahawasanya tak sah berjemaah, yang mana tu ada halangan untuk makmum tu pergi kepada imam. Hatta halangan itu halangannya walaupun seutas tali. Tu yang menyebabkan kita tak boleh nak pergi kepada imam sekalipun tidak boleh. Maka tidak sah mengikut imam, yang mana kita nak pergi kat dia tu tak boleh, tidak lepas. Sebab apa? Ada tali ke, ada pintu yang ditutup ke, tu ada apa-apa halangan.
Tu. Iaitu yang kita bahas sebelum ni lah. Ada 4 keadaan tu. Iaitu berjemaah dalam masjid. Iaitu imam dan makmum dalam binaan masjid. Tu. Ataupun makmum dan imam di luar daripada masjid. Hukum surau, hukum balasah, hukum apa lagi, musalla. Tu. Jadi berbeza pandangan. Tu. Jadi nak semayang Jumaat terpaksa semayang di luar daripada pintu pagar, maka pada mazhab kita tidak sah. Sebab tutup pintu pagar dan sebagainya. Pintu masjid pun tutup. Jadi tidak sah. Maka dalam mazhab lain boleh. Tapi ada cara dia. Kita nak beramal dengan mazhab lain, maka kalau mazhab lain maknanya Imam Malik, wajib kita apabila kita nak menggunakan mazhab dia, kita nak semayang, maka wuduk pun wuduk cara mazhabnya. Tu ingat, kena wuduk cara mazhabnya. Apa? Iaitu wajib menyampaikan air, membasuh kepala ni satu kepala. Mazhab kita tak apa, sebahagian sikit tak apa dah. Tu. Jadi kalau kita nak menggunakan mazhab lain, kita kena tahu cara dia. Bukannya kita sesuka hati. Tu. Dia panggil talfiq dalam beramal. Talfiq ni campur aduk. Kita tahu benda ni mazhab tu boleh, tapi kita berwuduk dengan cara Imam Syafi'i. Semayang bacaannya dalam mazhab Imam Syafi'i, tapi dalam bab kedua kita ikut cara Imam Malik. Maka tidak boleh sebab talfiq. Sebab apa? Ijma' ulama, amalan yang jenis talfiq ini ditolak oleh para alim ulama. Tidak sah, tidak boleh. Tu. Jadi begitulah kalau pandangan-pandangan dalam mazhab kita sekalipun. Dia ada pandangan yang kuat, ada pandangan yang tidak kuat. Maka dahulukan pandangan yang kuat. Tu. Barulah kita tidak jadi kecelaruan dalam beramal. Tu. Melainkan bila kita tak dapat nak beramal dengan kaum muktamad, baru kita beramal dengan kaum muqabilnya, iaitu kaum pandangan yang lemah. Habis itu. Jadi katanya pengarang kitab kita, orang yang jenis, orang yang dalam keadaan yang ke-9 ni, duk baca tahiyat awal nak perhabis, sedangkan imam bangun dah pada rakaat ketiga, maka imam pun baca Fatihah dia. Kita duk baca tahiyat awal kita. Apabila kita habis baca tahiyat awal, kita pun bangun, tengok imam tu hampir rakaat atau tengah rakaat, maka kata Syekh Ramli, orang ni orang muafiq, makmum ni muafiq, wajib dia kena baca Fatihah pun habis. Tu. Dan dimaafkan dia pada makmum tersebut tertinggal daripada imam 3 rukuk panjang. Apa 3 rukuk panjang? Iaitu rukuk, sujud yang pertama, sujud yang kedua. Tu. Walaupun imam sujud yang pertama, kita wajib lagi baca Fatihah. Kita tak habis lagi. Imam iktidah, tu tidak dikira sebab dia rukun pendek. Baca Fatihah kita. Tu. Apabila imam tu sujud yang kedua, baru habis, maka kita pun rokok, baru rokok. Tu. Nanti dia sebut nanti. Kalau rukun yang ketiga pun tak habis juga, sehingga imam masuk rukun yang keempat, maka macam mana makmum muafiq tersebut? Tu cara dia. Macam mana? Kalau dia teruskan, boleh ke tidak? Apa hukum semayanya? Sah ke tidak? Batal ke tidak? Jangan buat main dalam bab muafiq masbuk ni. Tu. Kalau tak belajar buat bab muafiq masbuk, batal semayang dia. Sedangkan dia tak tahu bahawasanya perkara tersebut batal semayang. Bila gitu dia semayang dalam keadaan dia tak tahu semayang dia sudah tak sah dah. Bila dia tak sah, dia tak kira tak sah situ. Sebab apa? Dia jahil dalam ilmu berkenaan muafiq dan masbuk. Jadi orang yang dalam keadaan kejahilan ni, dia sentiasa kehidupan dia dengan dosa jahil tu.
Selagi mana dia tak belajar ilmu, selagi itulah dia menanggung dosa jahil. Dosa jahil. Tu. Takut kita sedangkan semayang ni paling awal, amalan yang paling awal yang Nabi sebut yang dihisap oleh Allah Ta'ala iaitu semayang. Semayang dulu. Kalau semayang kita sah, maka mudahlah akan ibadah lain. Mudahlah. Tu. Tapi kalau semayang kita pun jadi masalah, maknanya ada tak sah, tak tahu berkenaan sembahyang, maka selagi mana tak habis lagi dihisap berkenaan semayang, selagi itulah Allah Ta'ala, mana malaikat tidak akan menyoal ibadah-ibadah lain. Sebab apa? Ibadah hak pertama, hak tiang agama pun dia tak lepas lagi ni. Tu berat tu. Sebab tu wajib kita belajar, wajib fardu ain ni. Maknanya kalau belajar, Allah Ta'ala bagi pahala. Itu wajib fardu ain gitu, wajib. Tu hukum taklifi. Bila sebut wajib, bila kita buat dapat pahala, bila kita tinggal berdosa kita. Berdosa. Dan kata Ibnu Hajar, kata Ibnu Hajar Al-Haythami, kata Ibnu Hajar, orang ni orang yang baca tahiyat awal, tu nak berabi tahiyat awal sedangkan imam bangun dah, imam baca Fatihah dah, imam nak rokok dah, atau imam tengah rokok dah bila dia bangun, maka kata Ibnu Hajar Al-Haythami, maka orang ni ialah seperti makmum muwafiq. Katanya Ibnu Hajar, makmum ni seperti, dia bukan muwafiq, dia seperti. Tu lain tu. Sebab tu bila kita belajar dalam kitab ni, kita kena berguru. Sebab apa? Sebabnya bila kita berguru, dia ada dobik dia. Dobik dia. Dobik ni, kalau saya belajar dengan guru saya akan bagi tahu dobik dia daripada guru dia seperti ni macam mana. Adakah dia ni muwafiq, betul-betul muwafiq seperti yang dihuraikan seperti mana Syekh Ramli? Dia tidak. Kalau dia tu makmum muwafiq, mana tak ada khilaf lah di antara Ibnu Hajar dengan Imam Ramli. Tu maknanya tak payah dah dia sebut dah Ibnu Hajar Al-Haythami, sebab sama di antara Syekh Ramli dengan Ibnu Hajar. Ni dah dia sebut dulu Syekh Ramli kata muwafiq. Tiba-tiba dia sebut pula Ibnu Hajar. Maka Ibnu Hajar ni kata seperti makmum muwafiq. Adakah dia muwafiq? Tak. Dia seperti, seolah-olah nak sama dengan muwafiq. Kalau dia sama, tak perlu dah dia sebut. Tu dia hanya sebut sepakat di antara Ibnu Hajar dan Syekh Ramli bahawasanya makmum ni muwafiq. Dia sebut gitu lalu. Dia tak. Dia bawa dulu pandangan Syekh Ramli, baru dia bawa Ibnu Hajar. Tu. Maka kata Ibnu Hajar, maka orang ni seperti makmum muwafiq. Macam mana tu? Tu. Yang ketinggalan dengan imamnya dengan ketiadaan uzur. Tu. Jadi makmum yang muwafiq ni, kalau kiranya Syekh Ramli kata makmum muwafiq ni dia diberi kelonggaran ataupun dia dimaafkan ataupun dia ni diberi dibenarkan ketinggalan daripada imam dengan 3 rukun yang panjang. Kenapa? Sebab uzur. Uzur tu uzur syar'i dia panggil. Apa uzur syar'i? Ni uzur yang menyebabkan dia dibenarkan ketinggalan daripada imam 3 rukun yang panjang, sebabnya dia tadi duk baca tahiyat awal. Bila dia duk baca tahiyat awal, dia bangun-bangun imam nak rokok dah atau hampir rokok, maka dikira uzur syar'i. Maka dia dibenarkan jauh daripada imam, mana tertinggal daripada imam untuk dia membaca Fatihah dia sampai habis, walaupun tertinggal daripada imam 3 rukun yang panjang. Tu. Tapi kata Ibnu Hajar, dia ni seperti muwafiq. Tapi dia tu tak ada ketiadaan uzur. Dia walaupun gitu,
dia dikira dia tinggal daripada imam tu dengan ketiadaan uzur. Macam mana dengan ketiadaan uzur? Iaitu dia ni hanya dibenarkan ketinggalan ataupun dimaafkan tertinggal daripada imamnya, hanya dibenarkan 2 rukun sahaja. Apa 2 rukun tu? Iaitu rukun panjang dan rukun pendek. Tu. Rukun panjang tu apa? Rukuk. Rukun pendek tu apa? Iktidal. 2 rukun ni saja yang dibenarkan. Dia tak sama seperti muafiq yang disebut oleh Syekh Ramli. Dia ni hanya seperti makmum muafiq. Dia kena ada kitab ni, baru boleh dobek, baru boleh tulis, baru kita faham. Maka jika ni pandangan Ibn Hajar bagi makmum tadi, masalah yang ke-9, katanya Ibn Hajar, maka jika dapat sempurna ia makmum yang seperti muafiq tadi, yang dihukumkan seperti muafiq oleh Ibn Hajar tadi, maka jika dapat sempurna ia makmum tadi akan Fatihah sebelum imam turun kepada sujud, mendapat ia makmum akan rakaat. Tu. Kalau dia sempat baca Fatihah sampai habis sebelum imam turun kepada sujud, mana ketika mana iktidal. Siapa iktidal? Imam tu iktidal. Maka dapat rakaat bagi makmum tersebut. Tu. Macam mana tu? Macam tadi lah. Ni makmum, ni imam. Okey. Makmum baca tahiyat awal. Imam bangun dah. Duk baca tahiyat. Bila dia bangun, imam hampir rokok atau tengah rokok. Maka kata Ibn Hajar, makmum ni dikira seperti muafiq. Macam mana seperti muafiq tu? Makmum ni wajib kena baca Fatihah perhabis sebelum imam ni turun sujud. Mana ketika iktidal. Tu. Kalau makmum ni siap baca Fatihah sebelum imam turun kepada sujud, maka makmum ni akan dapat rakaat tersebut. Akan dapat. Dikira dapat rakaat tu. Sebab dia perhabiskan Fatihah dia sebelum imam turun sujud. Ini bagi pandangan Ibn Hajar. Tu. Dan jika tiada dapat sempurna ia makmum akan Fatihah sebelum imam turun kepada sujud. Kalaulah makmum tadi tak sempat nak perhabis Fatihah dia, sedangkan imam tu turun kepada sujud, maka wajib atas makmum tu niat mufarakah dengan imam. Wajib atas makmum tu niat mufarakah. Tu pandangan Ibn Hajar ni payah sikit lah. Payah sikit. Ini jarang orang buat gini. Biasanya kita akan berpegang dengan Syekh Ramli. Pandangan Syekh Ramli tadi. Dah kita duk baca tahiyat awal, bangun-bangun imam tengah rokok ataupun hampir rokok, maka bacalah makmum tadi wajib baca Fatihah perhabis. Tu. Dan dimaafkan 3 rukun hak panjang. Hak tu biasa kita duk buat. Tu. Tapi kalau ada orang buat seperti mana Ibn Hajar, tak salah. Tapi payah sikit lah. Payah sikit. Apabila gitu, kalaulah makmum tadi tak sempat habiskan Fatihah dia sebelum imam turun sujud. Mana imam tu iktidal. Makmum tengah baca Fatihah. Tak dah habis Fatihah makmum ni, imam turun sujud. Maka ketika tu wajib atas makmum tu niat mufarakah. Wajib tu. Bukan main-main tu. Wajib. Dan melaku tu maknanya mengerja.
Dan melaku ia makmum tu, yakni mengerjakan oleh makmum tu atas aturan sembahyang dirinya, dirinya sendiri. Maka bila dia niat mufarakah, macam kita lah niat mufarakah, maka kita kena teruskan baca Fatihah. Gitu. Kena buat sembahyang sendiri dah lah. Kena teruskan sembahyang sendiri. Dan jika menyalahi ia makmum akan demikian itu tidak niat mufarakah. Tu. Kalaulah makmum ni dia tak niat mufarakah, dia baca juga Fatihah dia, sedangkan imamnya tadi turun kepada sujud. Sedangkan dia nak berpegang dengan Ibnu Hajar, maka katanya pandangan ni lah, pandangan Ibnu Hajar, nescaya batal sembahyangnya. Nescaya batal sembahyang makmum tu. Maknanya dia wajib niat mufarakah. Kalau dia tak niat juga, maka batal sembahyang tu makmum tersebut. Tu. Habis itu. Itu masalah yang ke-9, iaitu makmum baca tahiyat awal sehingga imamnya bangun, imamnya baca Fatihah, imamnya nak turun kepada sujud, nak turun kepada rukuk ataupun setengah rukuk. Tu. Kena ingat gitulah. Tapi kita mudah kita pegang dengan Syekh Ramli lah. Maknanya makmum tu, kita yang semayang gitu, kita dikira muafiq. Muafiq. Tu, muafiq. Ni kalau semayang 3 rakaat atau 4 rakaat. Tu kita baca tahiyat awal, tak dah habis, imam pun bangun. Imam pun baca Fatihah dia. Bila kita habis tahiyat kita berbangun, imam tu nak rokok dah. Kita dah baca Fatihah sekejap baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam pun rokok. Gitu. Ataupun kita bangun-bangun tu imam tengah rokok dah. Maka kita pegang lalu pada diri kita, aku ni muafiq. Sebab apa? Kita pegang dengan Syekh Ramli tadi. Aku ni muafiq, aku kena baca Fatihah aku perhabis. Kena baca Fatihah aku perhabis. Dan dimaafkan bagi aku ni 3 rukun tertinggal daripada imam, 3 rukun yang panjang. Okey, habis itu. Ke-10. Ni ke-10. Ke-10-nya makmum yang syak, ia makmum akan dirinya. Dia syak, makmum ni syak, waswah. Apa dia syak tu? Adakah situ tu rupa bagi syak. Dia syak. Macam mana dia syak? Adakah ia makmum tu daripada muafiq atau ia makmum tu daripada masbuk? Dia syak. Aku ni muafiq ke masbuk? Tu. Ni orang belajar juga ni cuma syak. Aku ni muafiq ke masbuk? Kalau orang tak belajar, dia tak muafiq masbuk pun tak pernah dengar. Muafiq masbuk pun dia tak pernah dengar. Tu kalau orang tak belajar. Maknanya orang belajar juga, cuma dia syak. Aku ni muafiq ke masbuk ni? Kenapa dia syak gitu tu? Ada sebab dia. Ada sebab dia. Yakni adakah mendapat ia makmum tu. Tafsir daripada rupa syak. Macam mana dia syak boleh kata gitu, syak gitu? Syak ni waswah lah. Dia syak, aku ni masbuk ke muafiq? Tu. Maka yakni adakah macam mana rupa syak dia tu? Adakah mendapat ia makmum tu akan masa yang meluluskan atau meluaskan Fatihah di dalam berdiri imam atau tiada? Macam mana tu? Dia waswah. Aku ni, dia tu mana kita lah, kita hak semayang ni. Aku ni muafiq ke masbuk? Macam mana muafiq masbuk ni? Kenapa dia boleh datang syak gitu? Sebab dia waswah. Aku ni sepak ke tak di dalam qiyam imam, yang mana kita maklum dah. Orang muafiq ni, macam mana nak dikira muafiq masbuk? Sebab dia tak sempat, tak cukup. Bukan tak sempat, tidak mencukupi masa di dalam qiyamnya, daripada dia qiyam hingga kepada imam rokok.
dia tak cukup, tidak mencukupi masa untuk membaca Fatihah yang pertengahan. Dia muafiq masbuk ni bukan dia tak sempat baca, kita mari lambat ni. Macam mana nak kira lambat dengan cepat tu? Kita ni sepak dengan imam. Macam mana nak kira kita sepak atau tidak sepak dengan imam, yang mana kita nak hukum pada diri kita ni sama ada muafiq dan masbuk. Sama ada muafiq atau masbuk. Macam mana? Maka ta'rif dia kembali kepada yang dulu. Kita hurai dah sebelum ni. Iaitu makmum tu adakah mencukupi masa ketika mana dia qiyam, berdiri, mencukupi ke tak masa untuk dia menghabiskan Fatihah. Fatihah mana? Fatihah yang pertengahan. Fatihah yang biasa. Bukan Fatihah orang yang baca secara tarannum lama, tidak. Bukannya Fatihah yang jenis baca cepat, tidak. Yang pertengahan, yang biasa, yang adab biasa orang baca. Tu. Jadi dia mencukupi ke tak masa. Tu masa tu qiyam. Macam kita pergi sembahyang Allahu Akbar. Imam pun rokok. Daripada kita Allahu Akbar tu sehingga kita nak rokok tu, kalau kira-kira masa tu cukup ke tak untuk menghabiskan Fatihah yang kebiasaannya. Kalau tak cukup, maka kita tu dikira masbuk. Bila imam rokok, kita kena rokok. Okey. Kalau kita mari Allahu Akbar, ataupun kita mari rakaat yang kita muafiq masbuk ni, kita kena ingat, dia bukannya kira kalau rakaat pertama kita muafiq, maka rakaat kedua, ketiga, keempat pun muafiq semua. Tidak. Bukan kira gitu. Mungkin rakaat pertama dia masbuk, rakaat kedua dia muafiq, rakaat ketiga masbuk balik. Dia kena tengok macam mana keadaan dia semayang. Maka kalau kita mari Allahu Akbar, ataupun kita bangun daripada sujud, kita pun qiyam Allahu Akbar. Tak kira lah, sama ada permulaan kita takbiratul ihram Allahu Akbar, ataupun kalau daripada rakaat yang pertama nak bangun pada rakaat ketiga, kita pun bangun Allahu Akbar. Daripada kita qiyam tu sehingga kita imam rakaat, tu masa tu. Kalau mencukupi masa tu, mencukupi untuk membaca Fatihah perhabis, cukup masa, maka dikira kita ni muafiq. Kalau kita bangun Allahu Akbar, tu baru baca Ar-Rahmanir Rahim, kita baca Fatihah yang biasa dah, yang pertengahan, bukan yang jenis baca lambat, bukan jenis baca cepat. Kita baca Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Imam pun rokok dah. Tu mana cepat imam tu. Maka kita tak mencukupi masa untuk menghabiskan Fatihah kita, maka kita dikira masbuk. Bila kita masbuk, imam rokok, kita wajib rokok. Tu. Tapi kalau kita cukup masa, imam rokok, kita tak habis lagi Fatihah kita kena perhabis juga, sebab kita muafiq. Imam rokok, imam iktidah, tak habis lagi kita. Maka kita kena perhabis juga Fatihah kita, dan dimaafkan kita dengan 3 rukun yang panjang. Itu flashback lah, mana hak sebelum-sebelum ni kita hurai. Maka kata muallif, masalah yang ke-10 ni dia syok, sama ada dia ni muafiq ke masbuk. Macam mana? Dia ni cukup ke tak masa untuk baca Fatihah, cukup ke tidak? Maka berlaku di dalam Tuhfah. Tuhfah ni Ibnu Hajar Al-Haythami. Berlaku di dalam Tuhfah atas bahawasanya melazimkan dia, melazim di situ iaitu wajib. Melazimkan dia makmum tu, makmum yang syok tadi, aku ni muafiq ke masbuk. Melazimkan yakni wajib ke atas makmum tersebut ihtiyat, iaitu mengambil cermat. Ihtiyat mana mengambil cermat. Maka tu situ maka dia panggil, maka rupa bagi ihtiyat tu. Dah dia kata ihtiyat tadi, ambil cermat. Macam mana mengambil cermat tu? Dengan cara macam mana kita ambil cermat? Iaitu ketinggalanlah ia makmum dengan imam kerana sempurnakan Fatihah, dan tiada mendapat ia makmum akan rakaat,
melainkan mendapat ia makmum akan imam di dalam rukuk serta tetap padanya pada rukuk. Tu. Okey. Ni Ibnu Hajar. Ibnu Hajar dia payah sikit lah. Kata Ibnu Hajar, kalau makmum ni syok sama ada dia muafiq atau masbuk, maka kena ambil ihtiyat. Macam mana ambil ihtiyat? Kena baca juga Fatihah. Kalau dia kata, aku ni muafiq, muafiq kena baca Fatihah. Kalau kata, aku ni masbuk, masbuk kena ikut imam. Jadi dia syok, dia tak tahu aku ni kalau kiranya cukup ke tak masa tadi. Jadi dia kena ambil ihtiyat, baca juga Fatihah. Baca perhabis juga Fatihah. Dan bagi orang ni kalau dia nak dapat rakaat, mestilah dia sempat rokok bersama dengan imam. Tu. Ni biasa berlaku. Ni contohlah. Tapi kita tak pegang dengan dengan pandangan ini. Tapi kalau kita bawa dalam semayang kita macam ni lah, mudah. Kita baru mari Allahu Akbar. Kita pun semayang. Kita mari tu mungkin pertengahan semayang dah. Maknanya imam tengah baca Fatihah dah. Tu. Jadi kita tengah baca tu, imam pun rokok. Bila imam rokok, kita hampir-hampir nak habis Fatihah kita. Kita ni syok. Aku ni masbuk ke muafiq ke masbuk. Maka kata Ibnu Hajar, kita kena ambil ihtiyat, iaitu kena baca juga Fatihah perhabis. Dan kalau orang ni makmum ni nak dapat rakaat, mestilah dia sempat rokok serta tamakninah bersama imam dalam rokok. Baru dapat rakaat makmum ni. Kalau tak dapat rakaat, tak dapat rokok serta tamakninah, maka dia dia tak dapat rakaat tersebut. Maka jikalau sempurna ia makmum akan Fatihah pada ketika imam turun kepada sujud. Tu. Melazimkan, ni masalah tu juga. Dah dia kata tadi, kalau nak dapat rakaat, mestilah makmum tu sempat habis Fatihah, wajib habis Fatihah, dan dia sempat rokok bersama dengan imam. Okey. Kalau dia tak sempat juga habis Fatihah, sedangkan imam tu turun kepada sujud. Tu. Melazimkan dia makmum ni, melazim situ iaitu wajib. Wajib ke atas makmum tu mengikut imam sujud. Dia kena turun sujud terus. Tu. Dan meninggal aturan sembahyang dirinya, dia kena tinggal aturan sembahyang dia. Maknanya dia tak perlu dah rokok, tak perlu iktidal. Dia kena turun sujud lalu dengan imam. Dan mendatang mendatang tu menambah. Mendatang yang ni lepas imam bagi salam, dia kena tambah satu rakaat tadi. Tu. Itu bagi pandangan Ibnu Hajar Al-Haythami. Tu. Dan jikalau tiada sempurna ia makmum akan Fatihah padahal imam turun kepada sujud. Tu. Kalau dia tak turun sujud. Tu. Tak turun sujud, mana imam tu sampai sujud dah. Fatihah dia tak habis lagi, wajib niat mufarakah. Wajib niat mufarakah. Tadi dia kata kalaulah makmum tadi dia sempat habiskan Fatihah, tapi imam nak turun kepada sujud dah. Maka dia kena tinggal aturan semayang, dia kena terus turun sujud bersama imam. Itu kalau dia sempat habis Fatihah. Mana dia boleh ikut imam juga, cuma dia kena turun sujud terus. Tak perlu dah dia rokok iktidal. Masalah hak ni pula, jikalau makmum tadi dia tak sempat pun baca Fatihah, tak sempat nak habiskan Fatihah dia, sedangkan imam turun sujud, maka ketika itu wajib bagi makmum tersebut niat mufarakah. Niat mufarakah. Kena bercerai daripada imam. Maknanya kena bercerai daripada imam. Imam semayang imam, kita semayang kita. Bukannya kita berhenti semayang. Ini silap orang, berhenti semayang. Tu, berhenti semayang. Niat mufarakah tu lain. Niat berhenti tu lain. Niat berhenti tu mungkin ada sebab-sebab tertentu yang dibenarkan oleh syarak. Kalau kita berhenti saja-saja berhenti, tu kalau sembahyang sunat kita berhenti dengan saja-saja berhenti tanpa keuzuran yang dibenarkan oleh syarak,
maka hukum dia makruh sebab kita sembahyang sunat. Tapi kalau kita sembahyang wajib macam fardu, kita berhenti sembahyang tanpa keuzuran yang dibenarkan oleh syarak, maka hukum dia haram. Haram. Tu. Okey. Orang ketuk rumah kita bagi salam, kita tengah sembahyang apa? Sembahyang zuhur. Kita berhenti sembahyang kita. Ingat, haram. Tak boleh. Tu. Tidak boleh kita berhenti. Tu. Melainkan sembahyang sunat. Itu pun sembahyang sunat. Tu kita sembahyang jugalah, melainkan kalau ibu kita mari duk ketuk rumah sebagai tu yang diceritakan sebelum-sebelum ni lah. Tu dia kata ni dalil, dia kata ni ada seorang ulama berhenti sembahyang sebab ibunya mari apa semua. Itu kalau sembahyang sunat. Sembahyang wajib tak boleh. Sembahyang wajib tak boleh. Hatta mak ayah. Sebab apa? Seruan Allah lebih besar daripada seruan sekalian makhluk. Tu. Seruan ibu bapa ke, tu. Melainkan Nabi. Nabi lain lah. Sebab Nabi dengan Allah kan. Tu. Nabi dengan Allah. Nabi lain. Maknanya Nabi mari. Tu. Tapi tak berlaku lah pada diri kita. Tapi kalau berlaku, tu. Yaqazah, itu perbahasan ulama yaqazah, berjumpa dengan Nabi berdepan-depan. Tu. Tengah-tengah semayang mari Nabi. Macam mana kita? Nak berhenti semayang ke macam mana? Tu. Itu perbahasan lain. Kalau ibu bapa dan sebagai selain daripada Nabi, hak tu kena semayang juga. Tu. Yang dikatakan kalau ibu kita terasa sebagai terasa kalau duduk terketuk rumah tak ada orang menjawab apa, terasa nak berhenti juga, itu sembahyang sunat. Sembahyang sunat tak apa. Okey, sambung. Tu. Wajib dia niat mufarakah. Tu. Dan jika tiada niat mufarakah, kalaulah dia tu tak niat mufarakah, dia baca juga Fatihah dia. Ni kalau dia pegang dengan Syekh Ibnu Hajar, dia tak niat mufarakah, maka batal sembahyangnya, batal sembahyang dia. Tu. Dan yang berlaku atas bagi makmum yang syok, Syekh Ramli. Tu. Ini bagi pandangan siapa? Ibnu Hajar. Manakala pandangan Syekh Ramli dan seumpama daripada pandangan Syekh Ramli, iaitu Khatib Asy-Syarbini. Tu Khatib Asy-Syarbini ni, kita maklum dah siapa Khatib Asy-Syarbini ni. Tu pengarang syarah bagi Iqna'. Syarah bagi Iqna', Khatib Syarbini. Tu bagi pandangan Syekh Ramli dan Khatib Syarbini bahawasanya ia makmum tu seperti muafiq. Tu seperti mana muafiq ni? Maka melakulah mengerjalah ia makmum tadi atas aturan sembahyang dirinya, dan mendapat ia akan rakaat, dan dimaafkan meninggal dengan imam 3 rukun yang panjang-panjang. Tu. Bagi Syekh Syekh Ramli dan Khatib Syarbini, makmum tu dikira muafiq. Hak ni hak kita pegang ni, hak biasa kita pegang. Kalau kita syok, aku ni muafiq ke masbuk, pegang dengan muafiq terus. Wajib baca Fatihah kita perhabis. Lepas tu walaupun kita tertinggal daripada imam 3 rukun yang panjang. Sebab apa? Walaupun situ, sebab kita memang dimaafkan oleh syarak. Sebab kita ni dikira muafiq. Tu. Itu biasa kita pegang. Tu. Itu kalau kita hak belajar. Hak tak belajar, dia tahu mana hala dah. Tu. Aku ni muafiq kau masbuk. Muafiq masbuk pun dia tak tahu. Apa muafiq masbuk ni? Tu. Kek lapik Sabah ke? Sudah. Dia ingat kek lapik Sarawak ke? Tu. Apa muafiq masbuk? Itu tak belajarlah. Maknanya tak mari pun di dia berkenaan muafiq masbuk. Sebab apa? Tak pernah dengar, tak pernah belajar.
Manakala orang yang pernah belajar, dia tahu hukum hakam berkenaan sembahyang berjemaah, ada kalanya berlaku, iaitu makmum tersebut dia syak sama ada dia muafiq atau masbuk, maka kita pegang terus dengan Syekh Ramli dan juga yang disebut oleh Khatib Asy-Syarbini bahawasanya makmum tersebut bila dia syak, dia pegang dengan bahawasanya dia ni muafiq. Pegang lalu, aku ni muafiq, baca Fatihah perhabis. Walaupun imam rokok, imam sujud kedua, kita ni dikira muafiq, kena perhabiskan Fatihah, dimaafkan oleh syarak untuk tertinggal daripada imam 3 rukuk yang panjang. Okey. Tu. Dia tak boleh nak berhenti lagi ni. Dia tak boleh nak berhenti lagi. Ya, sebab apa? Tak stesen dia. Kalau berhenti sini, minggu depan kena ulang semula. Nanti ujung bulan sekali lagi kena ulang semula. Okey, kita cepat dah ni. Tu. Dan dengan dialah menfatwa oleh Syekh Ramli. Tu. Dan dengan inilah pandangan bahawasanya makmum tersebut dikira makmum muafiq. Inilah yang difatwakan oleh Syekh Ramli. Syekh Ramli keluarkan fatwa, makmum tersebut dikira muafiq. Dan Zahir Amdad, Amdad ni nama kitab. Kitab Amdad oleh Ibnu Hajar Al-Haythami. Tapi dalam kitab Amdad pula, Ibnu Hajar walaupun tadi dia sebut lain sikit, tapi dalam kitab Amdad dia cenderung kepada fatwa Syekh Ramli juga. Tu. Dan mana-mana habis itu. Ni nak habis sikit lagi. Dan mana-mana, dan situ wa mubtada. Dan bermula mana-mana makmum yang muafiq, makmum yang dikatakan muafiq ni, dibenarkan akan dia meninggal dengan imam hingga 3 rukuk yang panjang. Dia dibenarkan oleh syarak untuk tertinggal daripada imam 3 rukuk yang panjang. Sebab apa? Sebab mungkin dia nak baca Fatihah perhabis. Tadilah. Tapi kalau saja-saja tak boleh. Saja-saja tak boleh. Sebab tu dia ada hukum dia berkenaan berjamaah. Berjamaah tu okey, sunat. Hukum dia sunat muakkadah. Sembahyang tu wajib. Di jemaah tu sunat. Sunat muakkadah. Walaupun dia hukum sunat, dia ada dia ada syarat-syarat dia nak bagi mengesahkan sembahyang berjemaah tu. Macam ginilah. Kita ambil wuduk. Wuduk tu hukum sunat. Tapi kalau nak sembahyang jadi wajib lah. Tapi kalau saja nak ambil sebab nak baca Al-Quran, sebab memang nak tidur dan sebagainya, wuduk tu sunat. Walaupun dia sunat, dia ada syarat sah dia. Tu. Kalau tak cukup syarat, maka tak sah lah akan wuduk tu. Walau hatta wuduk tu sunat. Kenapa? Kita nak buat benda sunat, sembahyang sunat, tapi walaupun sembahyang sunat, dia ada rukun syarat dia. Nak sembahyang duha, ada rukun syarat dia. Kalau tak cukup rukun syarat dia, maka tak sah sembahyang, walaupun sembahyang sunat. Tu nampak? Begitu juga bab jemaah. Walaupun dia hukum dia sunat muakkad, tapi dia ada syarat-syarat dia nak bagi sah jemaah tu. Maka antaranya, orang yang berjemaah ni kena tahu masalah hukum muafiq dan masbuk. Baru dia sah, baru dia betul, baru diterima jemaah dia. Tambah-tambah kita orang lelaki sembahyang Jumaat, maka sembahyang Jumaat tu wajib berjamaah. Maka kena tahu muafiq masbuk. Kalau tak sah Jumaat kita, teruk kita. Tu dah lah payah, dah nak sembahyang Jumaat. Puyeh lah ni. Puyeh tu maknanya masa-masa lah ni dah lah payah dah ikut giliran. Tu dapat giliran kita, tak sah pula. Allahu Rabbi ya Karim. Tu. Sebab apa? Sebab tak tahu tentang muafiq dan masbuk ni. Maka kata muallif rahimahullahu ta'ala anhu, dimaafkan bagi makmum tersebut, makmum yang muafiq tu 3 rukuk yang panjang. Maka jika sekiranya tiada dapat sempurna ia makmum yang muafiq tu akan Fatihah, tak sempat nak habiskan Fatihah dia,
tak sempat nak sempurnakan Fatihah lagi hingga masuk imam rukun yang keempat. Sehingga imam tu masuk rukun yang keempat, dia tak habis lagi Fatihah. Sedangkan dia tu makmum muafiq, hanya dimaafkan 3 rukun yang panjang. Tiba-tiba imam ni masuk rukun yang keempat, Fatihah dia tak habis lagi. Tu. Apa rukun yang keempat tu? Berdiri atau duduk tasyahud. Imam tu berdiri dah. Kalau semayang rakaat yang pertama. Tu rakaat pertama. Imam sujud rakaat yang pertama, sujud yang kedua. Makmum ni duk baca Fatihah lagi. Bila sujud yang kedua tu, dia kira rukun yang ketiga. Rukun yang panjang yang ketiga. Bila imam bangun pada mana? Bangun daripada sujud, bangun kepada rukun rakaat yang kedua. Maka bangun tu, berdiri tu dikira rukun yang keempat dah. Atau duduk tasyahud, yang tasyahud akhir. Tu. Di rukun yang panjang ni, tasyahud akhir. Pada rakaat yang keempat sembahyang isyak. Makmum duk baca Fatihah lagi, imam sujud yang kedua dah. Makmum tadi makmum muafiq. Bila imam bangun baca tahiyat akhir, maka imam tu dikira telah masuk kepada rukun yang keempat. Maka ketika itu, macam mana yang perlu kita buat? Sedangkan Fatihah kita tak habis lagi. Kita ni muafiq, hanya dimaafkan 3 rukun. Imam masuk rukun yang keempat dah. Tu. Maka memilih ia makmum salah satu daripada 2 perkara. Dia kena pilih sama ada 2 perkara ni. Pertama, ia makmum yang muafiq yang tak sempat habiskan Fatihah tadi, sedangkan imam masuk rukun yang keempat. Tu. Pertamanya macam mana? Mengikut imam. Dia kena ikut imam. Pada rukun yang keempat, dia kena turun terus rukun yang keempat. Dia tengah baca, contohnya Ihdinas siratal mustaqim. Imam tu baca tahiyat akhir dah. Bangun kepada tahiyat akhir dah. Sudah, aku tak dah habis lagi ni. Maka dia kena turun sujud, turun terus. Turun terus kepada rukun yang keempat, iaitu tahiyat akhir bersama dengan imam. Dan meninggal aturan sembahyang dirinya. Dan dia kena tinggal aturan sembahyang. Sepatutnya kalau kita sembahyang habis Fatihah, kita kena rokok, kita kena iktidal. Tapi disebabkan masalah ini, dia tak sempat habis Fatihah, sedangkan imam masuk rukun yang keempat. Apa rukun keempat? Iaitu tasyahud akhir ataupun imam qiyam pada rakaat lain. Tu. Maka dia kena terus kepada rukun yang keempat imam, dan dia kena tinggal aturan sembahyangnya. Dan ketika tu dia dikira luput rakaatnya. Rakaat dia dikira luput, tak ada. Tak kira satu, sebab dia terus ikut imam kepada tahiyat akhir. Maka rakaat tu tidak dikira 1 rakaat bagi dia. Nanti imam bagi salam, wajib tambah 1 rakaat tu. Kena ganti balik. Tu. Kena ingat tu. Bila kita muafiq. Dan kedua, pilihan kedua. Keduanya, niat mufarakah dengan imam. Makmum tadi niat mufarakah. Maklum dah, kalau niat mufarakah tak ada masalah lah. Maknanya dia boleh baca Fatihah dia perhabis, dia boleh rokok, dia boleh iktidal, dia boleh sujud, tapi dia bercerai daripada imam dah lah. Makna bila bercerai daripada imam, walaupun kita kata mudah, makna mudah, kita niat mufarakah ialah memang mudah, tapi pahala jemaah kita terputus lah sekat tu, sebab kita niat mufarakah. Sebab tu pentingnya ilmu. Bila kita tahu, okey, pilihan pertama, aku ni kena turun ikut terus imam pada rakaat yang keempat, dan pahala jemaah kita masih lagi berjalan. Tu. Tapi kalau kita tak tahu macam mana niat mufarakah, pahala terputus kat tu. Sekat hak mana kita berjemaah dengan imam tu dapatlah. Hak terputus niat mufarakah tu, lepas tu tak dapat dah.
Keduanya, ia makmum yang tadi niat mufarakah dengan imam dan mengerjakan ia akan aturan sembahyang dirinya, maka dia sembahyanglah. Dan jika tiada mengikut imam akan jika tiada mengikut ia makmum akan imam pada rukun yang keempat. Ni. Jikalau, maka jika. Tu. Maka jika. Maka jika tiada mengikut imam, dia tak buat pilihan tadi. Dia tak niat mufarakah. Dia tak ikut imam turun kepada rukun yang keempat. Maka macam mana dia tu? Nescaya batal sembahyangnya, batal sembahyang dia. Tu batal sembahyangnya. Kata batal sembahyang tu jika sengaja ia. Jika dia sengaja, dia tahu dah. Tu dia tak niat mufarakah menyebabkan batal. Kalau dia tak ikut imam pada rukun keempat menyebabkan batal, maka dia sengaja buat gitu. Nak baca juga perhabis juga. Maka sedangkan imam tadi rukun keempat dah. Dia nak stay baca juga Fatihah dia. Maka dia buat dengan sengaja gitu, batal sembahyang dia. Maka jika lupa, ni sengaja lah. Mana kalau tak tahu, kalau jenis tak tahu ni Allah Ta'ala, Allah Rabbi. Sebab tu teruk orang yang tak belajar ilmu fardu ain. Dia orang yang dimaafkan oleh syarak ni, tu bukan orang yang jahil. Orang yang dimaafkan oleh syarak ni iaitu orang yang jahil sebab baru masuk Islam. Jadi dia sembahyang, dia tak tahu mana hukum lagi, baru nak belajar. Orang yang baru masuk Islam, mu'allaf. Ataupun orang yang duduk jauh daripada ilmu. Jauh macam mana? Duduk dalam pedalaman, dalam hutan. Orang masuk hutan tadi, orang ulama masuk hutan, ajar mengucap, lepas tu mengajar dia tentang ilmu agama, tiba-tiba mati, tak sempat nak belajar bab-bab hak dalam ni berkenaan sembahyang. Cuma dia tahu bab sembahyang ni macam mana, gitu-gitu saja. Orang ni dimaafkan oleh syarak. Tapi kalau jahil disebabkan malah belajar, sedangkan ilmu tu ada, ustaz siap buat live lagi. Tu time COVID pun buat live. Time tak COVID pergi mengajar dekat masjid surau. Tu bukan dekat-dekat. Kadang-kadang ustaz daripada Sungai Buloh tempuh jam. Tu turun awal lagi 6.30 tu turun dah. Kalau saya dulu 6.30 tu saya turun dah daripada Sungai Buloh tu. Tu cuma sekarang duduk dekat lah. Maknanya turun awal jauh nak mengajar. Tu maknanya umat Islam kita. Tiba-tiba hak mana duduk situ tak turun belajar ilmu agama, sedangkan ada waktu dia, bukan dia pergi kerja cari nafkah hak wajib, dah duduk rumah tengok layan cerita dan sebagainya. Hak jahil macam ni Allah Ta'ala tak maaf. Jangan pula ya Allah, tu ya Allah, aku ni jahil ya Allah. Aku dimaafkan ni sebab aku jahil tak tahu ilmu. Hak jenis gini dak, Allah Ta'ala tak maaf. Tu. Maka kata dia, hak buat gini, hak sengaja maka batal. Maka jika lupa sini bukan lupa tak tahu. Dia makna ilmu dia ada, cuma dia lupa. Dia lupa dia ni kena mufarakah. Dia lupa dia kena ikut imam terus. Dua keadaan tadi. Kalau dia lupa, tu dia lupa, maknanya maka jika lupa ia makmum tadi akan mengikut imam dan mengerjakan ia makmum akan aturan sembahyang dirinya, tiada batal sembahyangnya. Bahkan bila teringat ia, nescaya wajib mengikut imam. Tu dah dia lupa tadi, maka dimaafkan. Dia dah baca juga Fatihah dia. Sepatutnya dia niat mufarakah, ataupun sepatutnya dia terus ikut imam turun kepada rukun yang keempat, tapi dia lupa. Tengah-tengah dia rokok, iktidal apa semua, baru teringat. Maka bila dia teringat, dia kena turun terus kepada rukun yang keempat imam tadi. Tu. Dia kena gitu. Walaupun dia kata, contoh ni contoh. Tu.
Dia sebut bawah. Okey. Dan lara barang mendatang ia makmum atas aturan sembahyang dirinya. Hak mana hak dia buat dalam keadaan dia lupa tadi. Tu maka tidak dikira. Walaupun dia kata sepatutnya dia kena turun kepada imam. Tapi dia pun baca Fatihah perhabis. Dia pun rokok. Dia pun iktidal. Dia sujud. Dia duduk antara dua sujud. Dia sujud pula. Pas dia pun tahiyat akhir. Baca at-tahiyatul mubarakatus salawat. Baru teringat. Aku tak ada sepatutnya kena turun terus kepada tahiyat akhir bersama imam. Maka hak dia buat sebelum tu. Rokok. Duduk antara. Duduk iktidal. Sujud pertama. Sujud kedua. Hak tu tidak dikira. Macam mana tidak dikira tu? Tetap juga dia kena tambah 1 rakaat selepas daripada imam bagi salam. Sebab rakaat tu tidak dikira. Tu. Penting tu. Maknanya kita kena tahulah bab-bab ni. Tidak dikira. Ni mungkin berlaku. Tu. Ni bukan khilaf hak ni. Hak ni keadaan yang akan berlaku ke atas makmum muafiq. Hak mana tak sempat nak perhabiskan Fatihah. Sedangkan imam sudah masuk rukun yang keempat. Maka diberi pilihan 2. Sama ada dia terus ikut imam. Turun kepada rukun yang keempat. Ataupun juga dia niat mufarakah. Kalau dia sengaja buat. Mana sengaja buat tu. Mana dia baca Fatihah juga. Perhabis juga Fatihah dia. Sedangkan imam duduk tahiyat akhir dah. Maka batal sembahyang dia. Kalau dia buat sengaja. Kalau dia lupa. Maka bila dia teringat. Maka dia kena terus turun kepada imam. Nanti dia tetap kena tambah 1 rakaat juga. Sebab rakaat tu tidak dikira oleh syarak. Tu. Habis itu. Baru berhenti situ. Baru betul. Kalau tak. Tak tahu mana halal lah kita. Begitulah huraian tiap-tiap orang muafiq hukumnya. Gitulah hukum dia yang huraian tentang orang yang muafiq. Itulah hukum dia, cara dia, keadaan dia. Kita kena tahu ni wajib tiap-tiap kita orang yang bersembahyang berjamaah. Adapun makmum muafiq was-was bahawa mengulang-ulang ia akan kalimah daripada ketiadaan mewajibkan ulang. Ini kita akan sambung pada hujung bulan nanti insya-Allah. Tu. Dia ulang benda sama. Betul dah baca tapi dia ulang juga Bismillahirrahmanirrahim. Betul dah. Bismillah. Ulang hak sama. Macam mana pula hukum dia? Ini bagi orang yang was-was. Tu. Was-was ni masalah juga. Masalah hati lah. Kita tak boleh ikut sangat was-was ni. Kalau kita duk ikut dia, lagi lama, lagi teruk was-was kita. Kita kena lawan dia. Maknanya kita kena yakin. Kita baca betul dah. Kenapa nak ulang? Bila nak ulang, aku baca. Dalam hati kita, aku baca betul dah. Kenapa nak ulang lagi? Kalau kita ulang, kita duk ulang benda sama. Hatulah ia jadi kita tinggal daripada imam. Hatu jadi masalah ni. Ini masalah yang ke-11. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita sambung pada pembelajaran kita nanti. InsyaAllah lah. Tu. Okey, terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Maaflah terlewat sikit malam ni. Itu wallahu a'lam bissawab. Kalau ada soalan, nanti pertemuan nanti masuk je terus bagi soalan. Bila saya nampak soalan, saya akan berhenti awal sikit, saya akan jawab soalan lah. InsyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.